تفسير القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudara Nabi Muhammad Syahudin, sebenarnya yang rahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi membincangkan ayat ke-10 hingga ke-11 sebagai surah Al-Ahqaf yang bererti bukit-bukit ataupun gunung-gunung pasir. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ara'aytum in kana min 'indillahi wa kafartum bihi wa shahida shahidun min bani Israil 'ala mithlihi fa amana wastakbartum إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. صدق الله العظيم. Katakanlah, terangkanlah kepadaku bagaimanakah pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah padahal kamu mengingkarinya, dan seorang saksi dari Bani Israel mengakui kebenaran yang serupa dengan apa yang disebut dalam Quran, lalu dia beriman, sedangkan kamu menyombongkan diri. Semuanya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Dan orang-orang kafir itu berkata kepada orang-orang beriman, kalau sekiranya dia Al-Quran adalah satu yang baik, tentulah mereka tidak mendahului kami beriman kepada ini. Dan kerana mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, maka mereka berkata ini adalah dusta yang lama. Jadi setelah ayat yang lalu menegaskan bahawa kaum musyrikin ini enggan beriman kerana kezaliman dan keangkuhan, kini ayat ini kembali menjelaskan keburukan pegangan mereka, antara lain menduga bahawa kekayaan dan kedudukan sosial adalah bukti Allah SWT cinta. Bukti bahawa Allah SWT ni meletakkan mereka lebih tinggi daripada orang lain. Ini yang betul sifat musyrikin, tuan-tuan. Mereka menolak kenabian Nabi Muhammad SAW dalam kes ini, mengingkari hadirnya wahyu kepada baginda, padahal bukti-bukti kebenaran telah pun jelas. Banyak manusia sebelum Nabi Muhammad SAW yang juga telah memperoleh pengalaman yang serupa. Kerana itu Allah SWT melalui ayat ini memerintahkan Nabi Muhammad SAW supaya berkata, Katakanlah daripada Allah SWT, terangkan kepadaku bagaimana jika Quran ni aku sampaikan datang dari sisi Allah, kamu ingkari tentangnya, walhal seorang saksi daripada Bani Israel telah mengakui kebenaran yang serupa yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran ini, iaitu dia mengakui memang benar sebelumnya ada wahyu yang sama dengan wahyu Al-Quran itu yang memberitahu perkara yang sama dalam kitab Taurat, lalu mereka yang bersama dengan Nabi Musa telah membenarkannya. Kamu pula menyombongkan diri. Bukankah dengan sikap kamu macam tu, wahai penentang Nabi Muhammad SAW, kamulah orang paling sesat dan paling zalim pada diri kamu sendiri. Kamu adalah orang yang benar-benar telah melakukan zalim, kerana sungguhnya Allah SWT tidak akan bagi petunjuk kepada orang yang zalim. Inilah yang maksudkan dengan golongan Quraisy dan juga orang Yahudi sekali, tuan-tuan. Golongan Quraisy ini golongan Arab Quraisy di Mekah, dan orang-orang Arab yang tidak mau beriman kepada Nabi SAW, melainkan dengan syarat-syarat yang ketat. Sebagai contohnya, kalau Nabi menang, kami nak memegang kedudukan ini, kami nak memimpin di kawasan ini, kami nak jadi Perdana Menteri dan sebagainya. Permintaan-permintaan yang menampakkan habuan dunia itu menjadi rukun asasi kepada persefahaman. Jadi tuan-tuan dalam hati dan dikasihi Allah, dan di kalangan mereka pula dalam ayat ke-11 mengatakan, kalau tentulah ini kebaikan, mengapa mereka mendahului kami? Mengapa orang miskin pula menjadi lebih awal daripada kami? Mereka meletakkan yardstick kebenaran itu pada harta, pada pangkat, pada rupa paras, pada bentuk benda bersifat fizikal. Mereka lupa bahawa hidayah Allah SWT ni bukan urusan mereka. Bukan urusan yang boleh kita ukur dengan wang ringgit, dengan pangkat, dengan kedudukan, dengan title dan sebagainya.
Jadi ayat ni telah kita bincangkan, dimaksudkan seorang yang saksi daripada Bani Israel ini adalah Abdullah bin Salam, seorang ulama agama Yahudi yang meluk Islam setelah menyadari bahawa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang dijanjikan dalam kitab Taurat dan juga Injil. Seterusnya, kerana tokoh tersebut baru masuk Islam setelah Nabi berhijrah ke Madinah, maka penganut pendapat ini mengatakan bahawa ayat ini turun di Madinah. Jadi pandangan yang pertama mengatakan bahawa ayat ini memang turun untuk Abdullah bin Salam, dan inilah buktinya. Penyokong pendapat mengatakan bahawa ayat ini memang ayat Madaniyah. Ada juga yang mengatakan bahawa yang dimaksudkan di sini bukan Abdullah bin Salam tapi Nabi Musa. Ini pendapat kedua yang disebut juga oleh kebanyakan para ulama tafsir. Contohnya Ibn Jarir Tabari, contohnya Imam Ibn Jauzi dan Zaid bin Masir. Jadi ini adalah satu yang berlaku pada Nabi Musa AS, bahawa ayat-ayat tentang Nabi Musa ni kebanyakannya turun kepada Nabi ketika berada di Mekah untuk mengukuhkan dan motivasi Nabi dan umat Islam, para sahabat. Jadi kisah ni kata para ulama golongan kedua, ia turun untuk Nabi Musa, mengisahkan Nabi Musa. Tapi ternyata pandangan yang pertama lebih kuat kerana ayat ini merupakan ayat Madaniyah yang turun bila Nabi SAW selamat berhijrah ke Madinah. Selagi ini hati dan dikasih Allah sekalian. Jadi mereka yang mengatakan bahawa ayat ini turun untuk Nabi Musa pula menjadikan hujah, iaitu perkataan digunakan Allah di sini wasyahida. Lihat ayat ni, perhatikan betul. Qul ara'aytum in kana min indillahi wa kafartum bih wa syahida syahidun min bani Israil ala mithli fa amanu wastakbartum. Syahidah ni menunjuk kepada kata kedua masa lampau. Jadi dalam arti kata di sini penggunaan tersebut menunjukkan benda yang telah berlaku dan ia adalah satu kepastian sebenarnya. Saya nak hati dan dikasih sekalian. Itu Surat Syekh Qutb mengemukakan mengatakan bahawa berjadi ayat ini tidak bicara tentang Abdullah bin Salam saja, tetapi kepada beberapa orang di kalangan Bani Israel yang telah memeluk Islam, kerana syahidah ini bukan merujuk kepada kata kerja fi'il madhi, benda yang telah berlaku semata-mata, tapi ia merujuk kepada pengukuhan, kepastian. Abdullah bin Salam ni tuan-tuan, Nabi sangat memujinya sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah bersabda, siapa yang nak melihat ahli syurga masih lagi berjalan di atas muka bumi, maka perhatikannya. Man sarahu an yanzura ila rajulin min ahli jannah falyanzur ila hadha. Nabi pernah bersabda kepada sahabat, siapa nak lihat ahli syurga, maka perhatikanlah orang ini. Perhatikan dia sedang berjalan. Dengan sebab itu tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, bila Allah SWT menyampaikan kuliahnya di Masjid Nabi SAW ataupun di tempat-tempat lain, ramai anak muridnya bertanya-tanya sesama mereka, apalah kelebihan yang ada pada Syekh ini, lelaki yang berusia ini, Abdullah bin Salam ini, yang sudah lanjut usianya ini.